Selamat sejahtera kepada semua. Kami dari kumpulan Chili Sauce dan nama saya ialah Lau Huai En. Dan bersama saya ialah Gu Yisin, Sanjay, Ailani, Vivian, Jason dan Eng Wong Shi. Silakan mari kita malaskan dengan sejahtera azaswa bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan satu saja bahasa Australia yang telah menunjuk sejahtera lebih banyak tahun yang lalu, yang mula berkembangan di kumpulan Melayu seperti Sumatera, Semenanjung Tanya Melayu dan Borneo. Bahasa ini juga penuh menjadi bahasa perbangsaan, diaponasi dan pengetahuan di kalang berbanyak kau sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Ada satu lagi yaitu perkataan Melayu berasal daripada perkataan Sanskrit yaitu Melayu yang bermasukan tanya tinggi atau derahan penggugat dalam konteks berbudaya dan bangsa. Ya, situ Melayu merujuk kepada satu kelompok etikan yang berkongsi budaya, bahasa dan agama yang hampir sama terutamanya di Asia Tenggara. Itu sahaja. Terima kasih. Bahasa Melayu mempunyai banyak fungsi penting dalam masyarakat kita. Yang pertama, ia berfungsi sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi Malaysia dan digunakan dalam sistem pendidikan, urusan kerajaan dan upacara rasmi. Ini menunjukkan peranannya sebagai identiti negara. Yang kedua, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa pengantar ilmu. Banyak buku teks dan bahan rujukan di sekolah dan universiti diterbitkan dalam bahasa Melayu. Ini memudahkan penyampaian ilmu kepada semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Fungsi ketiga adalah sebagai bahasa komunikasi harian. Bahasa Melayu digunakan oleh pelbagai kaum di Malaysia untuk berinteraksi dalam kehidupan seharian. Bahasa ini membantu menyatukan pelbagai etnik kerana semua orang boleh memahami dan bertutur dalamnya. Seterusnya, bahasa Melayu juga berperanan sebagai bahasa perpaduan. Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, penggunaan satu bahasa yang difahami semua kaum adalah sangat penting untuk mengekalkan keharmonian dan kerjasama antara rakyat. Akhir sekali, bahasa Malaysia berfungsi sebagai bahasa budaya dan warisan. Melalui bahasa ini, kita dapat mengekalkan peribahasa, pantun, cerita rakyat dan adat resam yang menjadi sebahagian daripada identiti bangsa Malaysia. Selamat petang semua, nama saya Sanjay dan saya nak cakap tentang ahli 3 berfungsi bahasa Malaysia di Malaysia. Contoh, bahasa Malaysia menyatukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Ialah digunakan sebagai bahasa utama di sekolah, pengumuman awam dan majlis kebangsaan. Dari perhimpunan pagi hingga mesej kecemasan dan ucapkan hari kebangsaan, bahasa Melayu memastikan semua rakyat memahami, berkomunikasi dan berkongsi nilai negara. Sekaligus mengukuhkan perpaduan dan jadi diri. Mari kita tengok ahli 4. Terima kasih. Salam sejahtera kepada Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang bijaksana, rakan-rakan pembangkang yang dihormati serta hadirin sekalian. Nama saya ialah Jason Kok Yufri. Saya ingin berkongsi tentang satu topik yang sangat penting, iaitu cara-cara memelihara bahasa Melayu. Seperti yang kita semua tahu, bahasa Melayu ialah bahasa rasmi negara kita Malaysia. Bahasa ini bukan sahaja alat komunikasi tetapi juga warisan budaya yang identiti bangsa kita. Namun begitu, pada zaman sekarang semakin ramai orang, terutamanya golongan muda,
lebih suka menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggeris dalam berbualan harian, message di telefon atau media sosial. Keadaan ini berterusan, bahasa Melayu mungkin akan dilupakan suatu hari nanti. Jadi, kita perlu bertindak sekarang untuk memelihara bahasa kita. Pertama, kita mesti menggunakan bahasa Melayu setiap hari, tidak kira di rumah, di sekolah, atau bersama rakan-rakan. Jika kita berbiasakan diri bertutur dalam bahasa Melayu, kita akan menjadi lebih fasih dan bangga dengan bahasa kita sendiri. Kedua, kita boleh membaca buku, majalah dan berita dalam bahasa Melayu. Membaca bukan sahaja dapat menambah pengetahuan, tetapi juga membantu kita memahami dan menggunakan bahasa Melayu dengan lebih baik dan betul. Ketiga, kita perlu menggalakkan penyertaan dalam aktiviti yang berkaitan dengan bahasa Melayu. Contohnya, pertandingan pidato sajak, penulisan karangan, dan drama sekolah. Melalui aktiviti seperti ini, kita dapat menggunakan bahasa Melayu secara kreatif dan seronok. Sebagai kesimpulan, memelihara bahasa Melayu adalah tanggungjawab kita semua. Jika bukan kita yang menjaga bahasa ini, siapa lagi? Marilah kita bersama-sama menggunakan, menghargai dan memanfaatkan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin bercakap tentang satu isu yang makin ketara dalam masyarakat kita, iaitu bagaimana bahasa Melayu semakin dilipukan, terutamanya oleh generasi muda. Pertama sekali, bahasa Melayu bukanlah bahasa yang digunakan secara meluas di peringkat antarabangsa. Bahasa Inggeris kini mendominasi hampir semua aspek kehidupan, pendidikan, perniagaan, teknologi, malah hiburan. Ramai anak muda lebih selesa menggunakan bahasa Inggeris kerana ia dianggap lebih global. Bahasa Melayu pula hanya digunakan secara rasmi di Malaysia dan beberapa negara serantau. Jadi mereka merasakan tiada keperluan untuk menguasainya dengan mendalam. Kedua, pengaruh media sosial dan hiburan antarabangsa. Hari ini, majoriti kandungan popular di TikTok, YouTube dan Netflix adalah dalam bahasa Inggeris atau bahasa asing lain. Remaja lebih kerap mendengar muzik barat, menonton drama Korea dan berinteraksi di media sosial dalam bahasa Inggeris. Lama-kelamaan, mereka lebih fasih berbahasa asing dan penggunaan bahasa Melayu pun makin kurang. Ketiga, persepsi bahawa bahasa Melayu tidak cool atau tidak sesuai digunakan dalam bidang profesional. Ramai pelajar dan pekerja muda merasakan bahawa menggunakan bahasa Melayu dalam situasi formal atau korporat akan nampak kurang profesional. Mereka lebih yakin berbahasa Inggeris semasa pembentangan, temu Google atau ketika berurusan dalam bidang pekerjaan. Ini menjadikan bahasa Melayu terpinggir dalam ruang yang sepatutnya ia terus digunakan. Kesimpulannya, walaupun kita hidup dalam dunia global, kita tak boleh biarkan bahasa ibunda kita terpinggir. Bahasa Melayu adalah warisan identiti dan simbol perpaduan negara kita. Menjaga bahasa sendiri bukan hal kolot, tapi tanda kita masih kenal akar budaya. Sekian dan terima kasih.
kasih. Saya nama ialah Unci. Saya bercakap tentang kebaik belajar bahasa Melayu di Malaysia. Pertama, belajar bahasa Melayu dapat membantu kita berkomunikasi dan lebih baik. Di Malaysia, bahasa Melayu ialah salah satu bahasa yang penting. Jika kita mahir bercakap dan bahasa ini, kita boleh berkomunikasi dan bergaul dengan lebih mudah. Contohnya, di restoran, kerja atau di sekolah. Kita tidak akan rasa gugup, akan takut atau takut. Jika kita boleh faham dan bermalas dalam bahasa Melayu, kita akan lebih yakin dan ramai orang akan rasa selesa untuk berbuat dengan kita. Ini membantu kita hidup dengan lebih mudah di Malaysia dan berbina hubungan yang baik dengan orang lain. Kedua, belajar bahasa Melayu membantu kita memahami budaya Malaysia dengan lebih mendalam. Bahasa dan budaya saling berkait. Bila kita belajar bahasa, kita juga akan belajar tentang adat, tradisi dan cara hidup masyarakat. Kita juga boleh menikmati padu lagu tradisional dan cerita rakyat dengan lebih baik. Ini membantu kita lebih menghargai dan menghormati budaya tempatan. Ketiga, belajar bahasa Melayu boleh membantu masa dengan kita. Kalau kita tinggal di Malaysia untuk masa yang lama, bahasa Melayu sangat berguna untuk belajar dan bekerja. Banyak masyarakat dan organisasi kerajaan memulakan pekerja yang boleh bercakap dan menulis dalam bahasa Melayu. Jadi, bila kita pandai bahasa ini, peluang kerja akan juga lebih banyak. Ini sangat berguna untuk pelajar atau wartawan seperti kita. Salam sejahtera. Nama saya Wirian Tang Jiasing. Saya merupakan ahli ketujuh kumpulan ini dan saya akan berkongsi tentang satu badan penting yang berperan dalam memperkasakan bahasa Melayu di Malaysia, iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka. DBP telah dibunuhkan pada 22 Jun 1956 di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Tujuan utama penubuhannya adalah untuk mengembangkan, memartabatkan dan memperluas penggunaan bahasa Melayu dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pentadbiran, undang-undang, sains dan teknologi. DBP juga bertanggungjawab memastikan bahasa Melayu terus relevan dan digunakan secara rasmi serta tepat dari segi tata bahasa. Seterusnya, antara usaha yang dilakukan oleh DBP termasuklah menerbitkan bahan bacaan seperti kamus, buku teks, karya sastera dan jurnal ilmiah dan dalam bahasa Melayu. DBP juga menganjurkan pelbagai program seperti pendampingan menulis, bengkel penggunaan bahasa, seminar dan kempen cinta bahasa Melayu untuk menarik minat rakyat Malaysia terhadap bahasa ini. Mereka menurut membinakan istilah baharu untuk kegunaan moden serta menyediakan platform digital bagi memudahkan masyarakat mengakses maklumat dan sumber bahasa. Selain itu, DBP menjalinkan kerjasama dengan berbagai institusi dalam dan luar negara untuk mengangkat bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa. Kesimpulannya, dalam bahasa dan pustaka merupakan institusi yang sangat penting dalam memastikan bahasa Melayu terus dihargai
digunakan secara meluas dan diwarisi oleh generasi akan datang. Usaha DBP bukan sahaja memelihara warisan bahasa kita, tetapi juga menyumbang kepada pembinaan identiti dan persatuan nasional. Pelbagai rakyat Malaysia adalah menjadi tanggungjawab kita untuk menyokong dan menghargai perayaan DBP serta berbagang menggunakan bahasa kebangsaan kita dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih.